Pahang berkeluasan 39,900 km persegi menjadikannya negeri terbesar di Semenanjung. Darul Makmur mempunyai sejarah yang unik, terutamanya dalam sejarah Islamisasi, dikatakan bermula seawal abad ke-14 lagi. Namun apabila lebih lama sesuatu itu bertapak, pasti lebih heterogen fahamannya. Apakah cara untuk pastikan kita kekal erat pada tali yang satu? Tarekat merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi dalam dunia Islam. Namun pengetahuan masyarakat tentang tarekat ini masih cukup cetek. Akibatnya, ramai yang terkeliru. Di sinilah antara fokus utama entiti Misali, Saibul Samaah Mufti Pahang yang tegar memperbetulkan pandangan Sarwa terhadap perkara ini. Sebenarnya nak menjelaskan kepada masyarakat tentang apa itu tasawuf atau apa itu tarekat. Dan maksud tasawuf ini adalah menepati apa yang dikatakan ihsan itu, supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tak dapat melihat Allah, Allah melihat kita. Kita merasakan setiap pergerakan kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil ihsan. Bagaimana untuk mencapai istilah ihsan itu? Itulah ada satu ilmu yang dipanggil tasawuf ini. Ilmu tasawuf ini ilmu yang boleh menyucikan, membersihkan hati kita. Banyak perkara yang boleh membersihkan hati kita, iaitu kita melakukan sifat-sifat yang mulia, menjauhkan daripada sifat-sifat yang keji, yang dilarang oleh Allah. Dan antaranya kita naklah membersihkan diri kita dengan kita bertarikat. Apa itu tarikat? Tarikat itu adalah satu cara untuk kita bagaimana kita nak berzikir. Seantero Malaysia pernah digemparkan dengan tularnya satu klip perbuatan zikir sambil menggoyangkan tubuh badan di Jerantut Pahang, hingga timbul pelbagai persoalan. Apakah mereka ini sesat? Namun selaku mufti dan juga pengerusi panel pakar tasawuf JAKIM, Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman pantas mengatur gerak. Sebenarnya kita nak menjelaskan kepada masyarakat berzikir sebenar, iaitu apabila mereka mengamalkan macam kita tadi, mengamalkan istighfar, selawat dan la ilaha illallah bersendirian untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Tarikat kita tidak ada bentuk begitu, tapi mungkin tarikat-tarikat lain untuk bagaimana supaya mereka itu merasa seronok dan sebagainya, mungkin mereka ada menggoyangkan lebih sikit badannya, itu wallahu alam, itu saya tidak tahu. Kalau setakat untuk dia berzikir menggoyang-goyangkan badan, itu tidak menjadi satu kesilapan. Dia masih lagi beristighfar, dia masih lagi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin amalan itu, amalan yang dibuat itu, dia termasuk perkara-perkara burdah. Itu saya kata burdah itu syair, supaya orang yang mengamalkan tidak bosan, tidak apa. Itu sebenarnya zikir itu terlalu banyak, terlalu luas. Maka bagaimana kalau kita mengambil satu zikir untuk menjadikan amalan kita? Maka untuk menjadikan amalan kita, kita terpaksalah mencari satu guru yang memandu kita untuk kita berzikir pada Allah SWT. Bila kita mengambil zikir daripada guru kita, itu dipanggil tarikat lah. Tapi orang tak faham bila tarikat seolah satu kumpulan yang masyarakat kadang-kadang merasakan takut. Sebenarnya itu adalah macam ni. Pesanan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menekankan hamba-Nya berzikir dalam surah An-Nur ayat 36 yang bermaksud, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Di antara zikir yang diamalkan dalam tarekat Tijani iaitu istighfar tadi. Kerana kita buat ni kerana mengikut hadis Rasulullah, mengikut amalan Rasulullah. Dan satu lagi iaitu kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Memang disuruh, Rasulullah menyuruh kita berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya, kerana orang yang paling utama besok di akhirat iaitu orang yang banyak sekali berselawat. Apa saja selawat, tapi kita utamakan selawat Fatihah. Selawat lain pun boleh, sekurang-kurangnya 100 kali. Lepas tu kita buat 100 di pagi, 100 di petang. Mana istighfar 100, selawat 100, dan satu lagi la ilaha illallah. Itulah amalan yang dibuat oleh tarekat Tijani. Banyak orang tohmah macam-macam, dia kata tarekat ni menyeleweng. Apa? Kita beramalkan ini saja. Sebab tu kita jawatan kuasa fatwa Negeri Pahang mengatakan tarekat ni boleh diamalkan. Alhamdulillah. Al-Qasimi pada tahun 1986 mendefinisikan mufti sebagai ialah orang yang mempunyai 3 syarat kelayakan, iaitu ijtihad, adil dan tidak memperingan-ringankan dalam menentukan hukum. Dan kerana inilah figura hebat selama lebih sedekat mentadbir Jabatan Mufti Pahang disenangi setiap teman sekerjanya. Sebenarnya sosok tubuh yang kita bicarakan pada hari ini adalah satu insan yang memang amat friendly, amat mesra, yang di sebalik dari sudut ketegasan beliau dalam memberikan sesuatu pandangan kepada isu semasa yang berlaku dalam negara kita pun khususnya negeri Pahang, tapi beliau merupakan seorang yang perwatakannya cukup mesra dengan semua lapisan masyarakat. Bila kita sebut sahibus samahah mufti negeri Pahang ini, sifat dia yang paling terkenal sekali pada saya lah, iaitu beliau seorang yang amat penyabar tetapi penuh dengan strategi. Jadi maklumlah ketika kita berada di dalam jabatan yang kritikal dari sudut persoalan agama dan sebagainya, sahibus samahah mufti negeri Pahang ini dia amat sabar, tenang dalam menghadapi cabaran dan kerenah orang ramai, tetapi beliau mempunyai strategi-strategi yang khusus yang akhirnya sesuatu isu ataupun masalah itu akan menjadi tenang dan tidak memberi masalah kepada kerajaan negeri dan orang ramai. Untuk menggarap sifat-sifat sophisticated ini, Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman telah mendapat asasi yang lebih hebat sekali. Saya dilahirkan pada tahun 1953. Suatu itu ayah saya selaku kadi daerah Temeloh lah, bekerja di daerah Temeloh, dan saya dibesarkan di Temeloh dan bersekolah awal di sekolah kebangsaan Bandar Temeloh. Selepas sekolah kebangsaan Bandar Temeloh, saya dihantar oleh Allahyarham ayah saya lah untuk belajar di sekolah agama. Di sekolah kebangsaan Bandar Temerloh inilah menjadi saksi akan anjakan paradigma seorang kanak-kanak kepada seorang belia yang bakal memegang tampuk pemerintahan Jabatan Agama Islam kelak. Dia ni seorang yang disiplin. Dia boleh gurau, tapi ada masa dalam belajar, masa dalam sekolah dia sangat berdisiplin. Dia macam kita orang bawah ni, kita boleh main-main, dia tak ada main-main. Dia betul-betul disiplin. Dia main sukan, dia boleh gurau, tapi dia memang contoh yang memang disiplin bagus lah. Sekali-kali dapatkan dia. Lagi kebersihan dia, pakaian dia, watak dia, dia memang bagus. Dia masa sukan sekolah setiap tahun dia pegang juara lah. Dia badan dia besar, dia jadi orang tak boleh beat dia. Apa pun sukan dia ambil belakang, dia menang. Dia akan dapat tempat pertama lah, tempat terbaik lah. Ada ahli sukan, ahli akademik sekolah, dia semua dia pegang segala-galanya lah. Ketua kelas pun dia, jadi ketua kelas keseluruhan. Dia masa tu kami tak panggil ketua pengawal, jadi dia ketua panggil ketua murid. Macam sekarang ni dia istilah pengawal lah.
Sudah pastinya, sikap tawaduk mufti ini telah jelas dilihat sejak di bangku sekolah dan sahabat baiknya, Encik Sudin Zainal Abidin menjadi saksi keakuan ini. Meskipun kini kedudukan kedua sahabat ini jauh berbeza, namun persahabatan yang tercipta sejak kecil tidak setitik pun padam. Saya sekolah sekali dengan dia lah. Pagi-pagi waktu pergi jalan kaki sama saya sekali lah. Pergi balik sekolah pagi petang. Sembilan masa dengan dia lah. Lepas tu balik bila petang, saya pergi rumah dia belajar agama. Kan ayah dia tu kali saya belajar lah. Aspirasi beliau untuk membantu rakan dan masyarakat menjadi jambatan bagi kejayaannya. Setelah kita tidak ada kena-mengena dengan politik, kita mufti kadi adalah bekerja di bawah tuanku, di bawah Majlis Agama Islam dan ada Al-Samir Fahang. Kita nak terangkan kepada masyarakat bahawa memanglah tugas sebagai mufti ni adalah tugas yang tugas yang berat, tapi bagaimanapun kita di Malaysia adalah bagi memutuskan suatu hukum tu kita ada jawatankuasa yang bersama mufti dan mufti sebagai pengurusi, dan di situlah kita putuskan secara berkumpulan berjamaah ini. Bagi siapa saja yang melangkah masuk ke bangunan pejabat mufti negeri Pahang ini, pasti akan terasa akan kehangatan bara semangat tiap jiwa di dalamnya dalam melunaskan obligasi masing-masing. Dan bara ini sentiasa dibakar oleh tunggak utamanya, Sahibul Samaah Datuk Mufti. Antara yang kita kagumi, yang kami sekalian di Jabatan Mufti kagumi adalah sikap teliti Datuk Seri dalam sesuatu pandangan yang dikemukakan ataupun suatu hukum yang nak disampaikan. Beliau amat mengharapkan supaya penelitian terhadap suatu hukum tadi dibincangkan, diteliti, sehingga kan beliau merasa puas hati terhadap perkara yang akan diutarakan kepada masyarakat Jabatan Mufti dalam kita meningkatkan syiar dan syariat di negeri Pahang ini. Dasarwasa ini, Datuk Haji Abdul Zaki menjadi tulang belakang mufti. Kerjasama akrab antara pekerja merupakan antara sifat yang paling ditegaskan oleh Datuk Mufti bagi memastikan masyarakat mendapat hanya yang optimal baik daripada pejabat Mufti Pahang. Wasilah kekeluargaan merupakan satu tali ikatan yang diikat rapi oleh Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman. Beliau yang sedari kecil amat berorientasikan keluarga ini tidak pernah alpa pada tanggungjawab sebagai suami, bapa dan juga datuk. Bermula daripada tahun 1982, saya kahwin tahun 1982 lah. Dan sehingga sekarang lah saya mendapat 4 orang anak lah. 3 lelaki dan seorang perempuan. Semua anak-anak saya ni telah lulus ada yang lulus di universiti tempatan dan ada yang lulus di universiti di luar negara lah. Dan sekarang ni semuanya dah berkeluarga dan ada 7 orang cucu. Penguat semangatnya sentiasa adalah suri hatinya, Datin Seri Nahaya binti Ismail. Sikap Datuk, kami sama-sama bekerja peringkat awal dulu. Memanglah anak kecil-kecil Datuk banyak membantu sebab saya bekerja di bank dan balik lewat semua kan. Waktu ketiadaan saya, Datuk lah yang banyak menguruskan anak-anak semua, rumah tangga. Bila anak dah besar-besar, Datuk pun dah banyak, bila dia jadi kadi, bila dia jadi timbalan mufti, dia banyak kerja di luar. Jadi kami anak pun dah besar-besar, jadi segala-galanya tergalas atas saya lah.
Tapi alhamdulillah anak-anak kami belajar okey. Selaku mufti, inilah yang membakar semangatnya untuk memastikan silsilah keturunannya fasih ilmu agama, terutamanya Al-Quran. Jadi tidak melelahkan beliau untuk habiskan waktu senggangnya dengan mengajar anak cucunya mengaji kitab suci ini. Datuk Seri memanglah dia penyabar, penyayang. Anak-anak cucu pun kita dah ramai kan, jadi sama-samalah menjaga anak cucu. Harapan saya semoga dia sihat dan boleh menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepada dia lah. Sebagai antara yang sulung dalam keluarganya, Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman sering menjadi kompas bagi tiap persoalan yang timbul dalam kehidupan keluarganya. Meskipun masing-masing sudah berusia, adiknya, Dr. Syarafuddin, tidak pernah segan untuk turun padang meminta pandangan Sahibul Samaah dalam apa jua isu. Selaku saya sebagai adik kepada Datuk Seri ini, kita mengharapkan bahawa pemimpin yang dihormati dan jelas lagi bersuluh bahawa Sahibul Samaah Datuk Dr. Haji Abdul Rahman adalah manifestasi seorang mufti yang cemerlang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, matilah dalam keadaan bibir kita sentiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menenangkan jiwa kita. Maka bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Antaranya ialah kita memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berzikir itu kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.